Hi, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Frankie. Ich komme aus Indonesien. Ich bin ein Deutschlehrer von Beruf. Ich hoffe, dass wir zusammen Deutsch lernen können. Ya, perkenalkan nama saya ada Frankie. Saya berasal dari Indonesia. Saya adalah seorang guru bahasa Jerman. Saya harap kita kali ini dapat belajar bahasa Jerman bersama-sama. Was sollen wir heute lernen? Kita ingin belajar apa hari ini? Wir werden über die Präpositionen lernen. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi adalah kata yang menghubungkan satu kata ke kata yang lain. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah. Ke di dalam kalimat ini merupakan preposisi. Contoh berikutnya, saya ada di rumah. Di dalam kalimat ini juga merupakan preposisi. Jadi ke dan di adalah preposisi. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya di dalam kalimat itu tidak ada preposisi, maka kalimatnya akan tidak ada punya arti. Deswegen, oleh sebab itu, das ist sehr wichtig, dass wir über die Präpositionen lernen. Itu sangat penting bagi kita untuk belajar mengenai preposisi, supaya kita bisa menggabungkan satu kata dengan kata yang lain. Es gibt verschiedene Präpositionen in der deutschen Sprache. Sebenarnya ada beberapa macam preposisi di dalam bahasa Jerman. Aber in dieser Gelegenheit werden wir über die Präpositionen mit Dativ lernen. Tapi kali ini, pada kesempatan ini, kita akan belajar preposisi yang ada hubungannya dengan datif. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal, ada yang belum. Apa itu datif dan apa itu akusatif? Ada yang bisa jawab? Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen datif und akusatif? Nah, akusatif dan datif keduanya adalah objek di dalam bahasa Jerman. Sama halnya seperti dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal ada dua objek, yaitu objek penderita dan objek penyerta. Kedua-duanya kita pakai. Nah, pertanyaannya kapan sih kita pakai datif dan kapan kita pakai akusatif? Wann werden wir datif und wann werden wir akusatif benutzen? Ini jawabannya adalah tergantung dari kata kerja yang kita gunakan dan juga tergantung dari preposisi yang kita gunakan. Jadi ada dua, ya. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir Dativ und Akkusativ benutzen. Es hängt von die Verben, die wir benutzen, und die zweite ist die Präpositionen, die wir auch benutzen. Kali ini kita akan belajar yang khusus mengenai preposisi yang diikuti oleh datif. Soalnya kalau mengenai kata kerja, nanti mungkin ada sesi berikutnya. Ini sekilas aja. Contohnya kata kerja, ada kata kerja yang diikuti oleh datif. Contohnya kata kerja helfen, danken, schmecken, dan sebagainya. Bagian besar kata kerja memang diikuti oleh akusatif, hanya sebagian kecil yang diikuti oleh datif. Contohnya, ich helfe Ihnen. Was soll, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich dir helfen? Dia di dalam kalimat ini atau kann ich Ihnen helfen? Ihnen di dalam kalimat ini adalah datif. Nah, tapi itu kita tidak belajar hari ini. Wir werden heute über Präpositionen mit Dativ lernen. Tapi kita khusus belajar hari ini adalah preposisi yang berhubungan dengan datif. Ya, lihat ya, preposisi yang berhubungan dengan datif. Ini sebenarnya ada lagi nanti di pelajaran berikutnya, ada preposisi yang akan diikuti oleh akusatif. Es gibt noch die Präpositionen, die mit dem Dativ sich berücksichtigen. Ada juga ya dengan akusatif. Tapi kali ini kita belajar dengan datif. Apa aja sih preposisi-preposisi yang diikuti oleh datif? Yuk kita lihat. Di sini ada preposisi aus, ada preposisi bei, ada preposisi mit, ada preposisi nach,
Ada preposisi Zeit, ada preposisi von dan zu. Es gibt so viele Präpositionen hier. Wie kann man daran erinnern? Bagaimana orang mengingatnya? Ini memang tidak mudah untuk mengingat begitu banyak. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Präpositionen, die wir daran erinnern müssen. Kita harus mengingatnya. Bagaimana caranya? Nah, pernah dengar, saya nggak bisa menyanyi, tapi pernah dengar lagu intonasi seperti ini nggak? Intonasi ini kita pergunakan untuk mengingat ini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, pasti saya tahu dulu. Ini pengen saya tahu dulu artinya. Aus bedeutet adalah dari. By artinya dengan. Mit artinya juga dengan. Tulisan saya apakah bisa dibaca? Oke, saya baca yang tulis yang lebih baik lagi. Bentar. Aus artinya dari. By artinya dengan. Ini sekarang udah bisa dibaca ya. Ini juga artinya dengan. Nah artinya di sini artinya setelah ya. Seit artinya sejak. Von artinya dari. Dan zu artinya ke. Ulang lagi. Aus artinya dari, by artinya dengan, mit artinya dengan, nah artinya setelah, seit artinya sejak, von artinya dari, zu artinya ke. Nah yang tadi, bagaimana cara mengingatnya? Tadi ada intonasi yang sempat saya sempat saya dengarkan. Sebenarnya itu adalah lagu Brother John. Nah, ini kita bisa dari intonasi yang lagu tadi, kita bisa mengingatnya seperti ini. Aus bei Mitnah, Zeit von zu, alle mit dem Dativ, dem, der, den. Yuk, sekali lagi. Aus bei Mitnah, Zeit von zu, alle mit dem Dativ, dem, der, den. Saya ulang lagi. Aus bei Mitnah, Zeit von zu, alle mit dem Dativ. Ini artinya adalah semuanya adalah datif. Jadi yang begini semuanya ini adalah datif. Jadi apapun kalimat kamu, kalau kamu menggunakan aus bei Mitnah, Zeit von zu, pasti diikuti oleh datif. Alle Präpositionen hier, die ich hier schreibe, immer mit dem Dativ. Ya, jangan lupa. Hier gibt es ya dem, der, den. Ini adalah preposisi yang ini adalah artikel yang diikuti oleh datif. Masih ingat kan artikel yang diikuti oleh datif, bagaimana artikel ini berubah menjadi dem, bagaimana ini berubah menjadi dia, bagaimana ini berubah menjadi den. Ayo sekarang kita lihat dulu dengan artikel. Di dalam bahasa Jerman kita mengenal ada dua artikel kan ya. Yang pertama adalah bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel itu apa contohnya? Ada der, ada die, ada das, ada di plural. Der artinya maskulin, die artinya feminim, das artinya netral, dan die adalah untuk plural. Terus ada lagi kalau kita mengenal kalau ini adalah bestimmte artikel yang terdefinisikan. Artinya apa itu? Artinya udah jelas artikelnya, barangnya udah jelas. Makanya kita bisa bilangnya der, die, das, pun di plural. Tapi kalau yang tidak jelas atau kita bahasa Indonesia yang kita bilang sesuatu, kita bilangnya adalah unbestimmte Artikel.
Apa aja unbestimmte Artikel itu? Yaitu adalah ein, eine, dan ein. Ein itu berasal dari der, itu sama itu ya. Ini adalah untuk maskulin, ini adalah feminin, ini adalah neutral yang ini. Oke, kalau kalian lihat di sini ada dua ein yang bentuknya persis sama, tetapi sebenarnya di dalam kalimat dia merujuk ke salah satu, apakah itu der, apakah itu das. Oke, nah kenapa penting? Kenapa kita penting belajar mengenai objek datif ini? Karena kalau dalam kalimat artikel-artikel yang seperti yang saya bilang ini der, die, das ini akan berubah sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat. Ya, es verändert sich in einem Satz. Contoh kalimatnya. Contoh ya. Kalian pernah dengar anjing? Wie sagt man auf Deutsch? Hund, oder? Hai, Hund. Artikelnya apa? Der Hund. Nah, kalau misalnya saya bilang der Hund, berarti ini adalah seekor anjing atau anjingnya udah jelas nih. Anjingnya udah jelas. Dan dia pasti berada di subjek. Ya. Nah, bagaimana kalau dia berada di objek? Dia tidak akan menjadi der Hund lagi. Dia akan menjadi apa? Jadi saya sempat bilang kalau dia di datif dia akan berubah menjadi dem Hund, misalkan ya, nih misalkan akan menjadi dem misalkan. Lihat di sini, berubah kan? Jadi nggak bisa nih der Hund di dalam posisi subjek atau der Hund di dalam objek, itu tidak akan mungkin, atau objek tidak akan mungkin bisa bentuknya sama. Dia akan berubah. Nah, disitulah pentingnya kita belajar mana yang subjek, mana yang objek di dalam bahasa Jerman. Paham? Yuk, sekarang kita lihat perubahannya seperti apa sih? Ini saya hapus dulu. Kita sekarang belajar tentang artikelnya lagi tadi ya. Lernen wir über Artikel, wie verändert sich den Artikel. Oke, good. Sorry. Kita belajar tentang artikel yang pertama tadi adalah bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel. Saya garis bawahi. Mache ich ein Tabel. Ini adalah der, die, das, dan die dalam bentuk di. Yuk, di sini ada dua di. Di sini adalah feminin dan di yang di sini dalam bentuk plural. Plural bedeutet es gibt mehr als ein. Lebih dari satu, maka kita bilang plural. Kalau der ini adalah maskulin, das untuk neutral. Nah, ini artikel der, die, das, dan di plural ini berlaku untuk subjek atau kita bilangnya nominatif, ya. Tetapi untuk objek, kali ini kita belajarnya datif, dia juga akan ikut berubah. Perubahannya seperti apa? Perubahannya gampang. Kalau cara saya mengingatnya kalau ini adalah perempuan, untuk datif dia akan berubah menjadi laki-laki, der. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ini dem, sama kan? Ini dengan ini. Yang lainnya untuk yang plural ini adalah dem. Masih ingat kan lagu tadi? Aus bei Midnacht, Zeit von zu, alle mit dem Dativ, dem, der, den. Nah, itu adalah artikel-artikel yang digunakan di dalam datif. Ya, es gibt the article verändert sich auch in datif. Nih, kalau sekarang kita belajar namanya bestimmte Artikel. Yang kedua, kalau misalnya unbestimmte Artikel. Artinya tadi apa? Unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel artinya adalah kata benda yang belum terdefinisikan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita bilang ini adalah sebuah. Contohnya begini. Yang kedua ya. Unbestimmte Artikel.
mache ich wieder ein Tabel. Ya, di sini lihat. Ini untuk subjek atau nominatif. Ini untuk objek. Ini kasus datif. Yuk, di sini ada ein tadi ya. Ada eine, ada ein. Yuk, sekarang apa beda ein ini dengan ein ini? Ein, ada yang tahu? Walaupun tulisannya sama, tetapi dia sebenarnya berbeda. Ein ini adalah merujuk untuk dia. Dia ini tadi maskulin ya kan? Kalau eine, perhatikan ada huruf e, ini merujuk ke feminim. Dan ein yang ini adalah untuk das. Oke. Ya, perubahannya seperti apa? Kalau lihat dari sini, Kalau kita lihat dari sini, dari sini, dia berubah menjadi dem. Di perempuan berubah menjadi laki-laki. Das berubah menjadi dem dan di berubah menjadi den. Perhatikan di sini ada akhiran huruf m, r, m dan ada ini den. Ya, ini huruf-huruf yang ada ini kita coba untuk bawa ke sebelah ke unbestimmte Artikel. Perhatikan di sini kenapa tidak ada plural ya? Karena sebuah nggak mungkin ada plural. Sebuah ya satu. Sementara kalau plural lebih dari satu. Makanya di sini untuk plural kita tidak adakan. Oke, balik ke sini. Balik lagi tadi. Dia tadi berubah menjadi apa untuk datif? Menjadi dem kan? Nah, ininya kita ambil menjadi einem. Sama-sama kan? Sama huruf M ya. Kalau di tadi berubah menjadi apa? Dia. Ini berubah menjadi mehr. Huruf R yang sama kan? Good. Sekarang kalau das tadi berubah menjadi D. Huruf M. Ini pun menjadi einen. Ya. Jadi ein untuk datifnya berubah menjadi einen. Eine untuk feminim datifnya berubah menjadi einer. Ein untuk neutral datifnya berubah menjadi einen. Sampai sini paham? Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen bei euch? Oder alles klar? Ya, bisa kah? Oke. Sekarang kita lihat. Saya punya machen wir eine Übung. Ya, kita buat latihan di sini. Ya, mungkin dalam latihan ini kita bisa lebih mengerti. Ini adalah preposisi semuanya ini preposisi here, alle here preposisi semuanya diikuti oleh datif. Ya, pokoknya kalau saya ngomong datif berarti pasti berubah. Jadi kalau semua artikel ini kalau kita pakai ini pasti semuanya diikuti oleh datif. Jadi kita nggak usah lagi pikir apakah ini diikuti oleh akusatif, apakah ini diikuti oleh datif. Nein. Alle Präpositionen hier, die ich hier schreibe, ist immer. Immer, weißt du, immer? Immer itu selalu diikuti oleh datif. Ya, perhatikan lagu kita. Alle mit dem Dativ, alle mit dem Dativ. Semuanya pasti dengan datif. Ya, good. Yuk, kita coba latihannya sekarang. Wir fahren bla 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 den Bus zur Schule. Fahren bedeutet pergi, bus berarti pasti tahu, bus adalah bus, Schule artinya sekolah. Lihat sekarang bus. Bus artinya bus, ya bus bahasa Indonesia kita sagen wir auch bus, ada yang bilang bus, ada yang bilang bis. Nah, bus adalah kata benda dalam bahasa Jerman. Setiap kata kerja dalam bahasa Jerman pasti mempunyai artikel. Nomen in der deutschen Sprache ist immer hat immer ein Artikel. Was ist der Artikel von Bus? Adalah der Bus. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini tidak tertulis der Bus tetapi dem Bus? Karena kita akan menggunakan preposisi yang ada di sini, ya kan? Kira-kira preposisinya apa di sini? Kita pergi, apakah mit dengan nah setelah von dari? Kira-kira cocok apa?
mit ya. Nah, karena kita menggunakan mit yang tadi, karena dia adalah preposisi, makanya yang tadinya harusnya tertulis der Bus menjadi dem Bus. Ya. Oke? Good. Sekarang kita coba yang hubung yang nomor of the Aufgabe Nummer 2. Ini adalah mit ya. Good. Nach, aus, von. Ke, dari, di, dari. Ayo bla bla bla. Dem Unterricht gehen wir alle gemeinsam lernen. Unterricht artinya pelajaran. Essen artinya makan. Apa kira-kira dari tiga preposisi ini setelah dari coba kita masukin ya, dari pelajaran kita pergi makan bersama-sama. Cocok nggak? Pas das nih, good. Udah? Mungkin yang lebih cocoknya adalah nah, dem Unterricht, setelah jam pelajaran, kita bersama-sama pergi makan. Ya, lihat lagi di sini. Unterricht, pelajaran. Artikelnya apa? Harusnya artikelnya di sini adalah der Unterricht. Karena dia diikuti oleh preposisi nah. Preposisi nah pasti diikuti oleh datif. Makanya yang tadinya artikel der berubah menjadi dem. Oke? Paham? Good. Sekarang saya hapus dulu. Nah, ini selalu diikuti oleh datif. Mit juga selalu diikuti oleh datif. Good. Sekarang kita lihat. Kannst du mir das Buch bla 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 der Tasche nehmen? Kannst du mir das Buch, buku, Tasche. Tasche dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya tas ya. Tasche. Tas. Nah, Tasche artikelnya apa? Di kan? Di. Oke, good. Sekarang kita isi dulu. Kannst du mir das Buch bla bla der Tasche nehmen? Dapatkah kamu nehmen berarti mengambil? Dapatkah kamu mengambil buku itu dari dalam tas? Dari ya. Apakah by? Nah, von. Ini udah pasti dari. Udah pasti von. Ya kan, dari nggak mungkin saya ngomongnya dengan atau setelah. Yuk, balik lagi ke tadi. Kalau kita menggunakan von tadi selalu diikuti oleh datif. Nah, oleh sebab itu, yang artikel yang tadinya di, karena dia datif, dia berubah menjadi der. Sampai sini paham kan? Nah, apakah artikel dia ini adalah maskulin? Enggak kan? Belum tentu. Ini artikel dia ini karena perubahan dari di menjadi dia dalam kasus datif. Oke, good. Sekarang kita coba yang die Aufgabe Nummer 4. Ich habe kein Geld. Saya nggak punya uang. Saya pergi bank, bla bla bla, bank. Jika artinya di sini apa? Ke bank dong ya. Karena saya memang nggak punya uang, makanya saya pergi ke bank. Berarti yang ke di sini yang mana? Kalau mit tadi artinya apa? Dengan von artinya dari. Jadi kita isinya adalah di sini. Yuk, sekarang lihat bank. Bank artikelnya apa? Bank. Bank artikelnya adalah di. Nah, kenapa dia menjadi dia di sini? Kannst du das die Frage beantworten? Bisa jawab? Karena while to hier das ist immer mit dem Dativ ist. Ya, oleh sebab itu dari sini karena to selalu diikuti oleh datif. Di kalau untuk datif akan berubah menjadi der. Ya. Nah, beberapa kasus to saya hapus dulu. To kalau diikuti oleh dia seringkali disingkat menjadi zur sama seperti ini zur ini artinya adalah to plus dia.
Nah, kenapa der Schule? Schule artikelnya adalah die Schule. Rata-rata, kalau kata bendanya diakhirkan dengan huruf E, artikelnya adalah die. Nah, karena ada zu di sini yang diikuti oleh datif, makanya die di sini berubah menjadi der. Ya, good. Die Aufgabe Nummer 5. Kannst du das beantworten? Er wohnt schon bla 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 einen Monat hier. Wohnt berarti tinggal, ein Monat bulan, 1 bulan di sini. Dia tinggal sudah 1 bulan di sini. Kira-kira apa di sini? Aus dari seit atau nach? Ya, yang tepat adalah seit. Seit juga diikuti oleh datif. Makanya di sini ein Monat. Sorry, hapus. So, alles klar? Punya bayangan? Apakah terlalu cepat? Bin ich so schnell darüber zu erklären? Hoffentlich nicht, ya. Saya rasa cukup paham dan saya akan berusaha untuk menjelaskan kalau memang ada pertanyaan. Kita coba ada di andere Übungen. Nah, ini lebih gampang ini. Bukan lebih gampang juga sih. Kita lihat di sini. Di sini kita mencoba mengisi artikel-artikel yang diikuti oleh preposisi. Perhatikan di sini. Ini ada preposisi, ini ada preposisi, ini ada preposisi, ini ada preposisi, ini ada preposisi. Ingat, preposisi-preposisi ini semuanya diikuti oleh datif. Pasti diikuti oleh datif. Nah, selama kalian tahu bagaimana perubahan artikelnya, apakah itu bestimmte Artikel atau unbestimmte Artikel, perubahannya seperti apa, harusnya kalian tidak ada masalah. Hat ihr kein Problem hier zu ergänzen. Harusnya kalian tidak punya masalah bagaimana mengisi di Aufgabe hier. Ya, ayo kita coba. Bisa hapus dulu. Gehst du mit dein bla bla Vater. Vaternya artinya ayah. Artikelnya apa? Pasti artikelnya adalah der Vater. Semua orang tahu kalau Vater itu adalah laki-laki. Tapi apakah ini akan kita menjadi der Vater? Nein. Kenapa bukan nein? Karena ini ada artikel mit. Nah, kalau dia datif, dia akan berubah menjadi apa? Dem Vater. Apakah kita bisa dem Vater di sini? Nggak bisa. Yang kita bisa ambil cuma huruf belakangnya ini nih, M-nya ini. Berarti ini menjadi deinem Vater. Gehst du mit deinem Vater ins Kino? Itu ya. Good. Nomor 2. Ich fliege mit mein bla bla Mutter nach Bali. Nah, kalau Vater ini adalah der Vater, kalau Mutter artikelnya adalah die Mutter. Kasus yang sama, hal yang sama, karena di sini ada artikel mit, ada preposisi mit pasti diikuti oleh datif. Jadi di sini menjadi di untuk datif berubah menjadi dia. Ada huruf R kan di sini. Jadi meine. Ich fliege mit meiner Mutter nach Bali. Ya. Good. Yang ketiga. Perhatikan sini sebelum saya lupa. Ini ada nah. Padahal tadi kita bilang nah selalu diikuti oleh datif, ya kan? Dalam kasus ini nah di sini artinya ke ya, ke. Padahal kalau tadi yang ini, maaf, nah ini yang kita ngomong nah, ini artinya setelah ya. Jadi nah itu bisa artinya setelah, bisa artinya ke. Dalam kasus ini kalau ini adalah nama tempat, contoh ini adalah Bali,
pasti kita bilangnya ke, nggak mungkin kita bilangnya setelah, ya kan? Nah, die Aufgabe Nummer 3. Sie ist seit eine Woche hier. Woche artinya minggu. Dia sejak 1 minggu di sini. Kita kenal Woche. Artikel Woche apa? Die Woche, karena ada huruf E di belakang ya. Die Woche. Nah, ini udah ada E-nya di sini. Apakah benar? Lihat lagi preposisi yang dipakai adalah seit, betul? Jadi kita kalau seit selalu diikuti oleh datif, untuk di datifnya adalah der. Ini adalah seit einer Woche. Ya. Kita hapus deh. Mohon maaf. Sie ist seit einer Woche hier. Ja, gut. Die Aufgabe Nummer 4. Er wohnt bei seinen Eltern. Ya, Eltern. Artikel Eltern artinya orang tua. Artikelnya adalah die Eltern. Nah, khusus untuk Eltern ini adalah plural. Nah, tadi plural untuk datifnya berubah menjadi den. Ada huruf N kan di sini. Er wohnt by selalu diikuti oleh datif, by seinen Eltern. Er wohnt by seinen Eltern. Dia tinggal sama dengan orang tuanya. Die Eltern sprechen mit, perhatikan mit, ihr bla 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 Kinder. Pas berangkat Kinder, anak-anak. Anaknya banyak apa satu? Ya, das ist plural. Was ist kalau cuma satu, was ist der? Wenn es nur eins, wir sagen das ist ein Kind, ya. Artikelnya adalah das Kind. Bisa hapus dulu. Maaf, bisa hapus das Kind. Kinder adalah plural dari das Kind. Tadi ingat kalau plural kita ngomongnya untuk apa? Untuk datifnya menjadi die Kinder, berubah datifnya menjadi den Kinder, ya. Jadi ini adalah mit ihren Kinder. Die Eltern sprechen mit ihren Kinder. Orang tuanya berbicara dengan anaknya atau anak mereka. Ya. Ada pertanyaan? Alles klar? Ja, saya rasa cukup. Denke ich, das ist genug für heute. Wir haben die Präpositionen mit Dativ gelernt. Hoffentlich kann ihr alle verstehen, was ich gesagt habe. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dankeschön, sehen wir uns wieder die nächste Gelegenheit. Auf Wiedersehen. Tschüss.